Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah dapat kita bertemu kembali pada minggu ini untuk meneruskan sesi PDF kita secara online ataupun rakaman video. Okay, untuk minggu ini pengajian kita secara rakaman video yang Muallim sediakan. Okay, minggu lepas, pembelajaran sesi lepas kita telah belajar berkenaan dengan solat sempurna, bahagian ibadat. Okay, untuk minggu ini Muallim ingin meneruskan untuk bidang baru, tajuk baru, bidang sirah, unit 2, melad bahagian bidang sirah unit 2 bertajuk meneladani sifat tabligh. Okey. Sebelum kita meneruskan tajuk kita pada hari ini, mari sama-sama kita membuka kelas kita pada pagi ini dengan ummul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Allah panjangkan umur kita lagi pada minggu ini untuk meneruskan pengajian. Okey. Murid-murid semua boleh buka halaman 108 dan Muallim harap semua sudah sedia dan sudah siap membaca doa sebelum belajar. Okey. Muallim harap semua dah buka dan bersedia dengan buku teks masing-masing. Okey. Tajuk kita pada hari ini ialah meneladani sifat tabligh. Sifat tabligh. Siapa meneladani sifat tabligh? Daripada siapa? Mari kita tengok buku teks kita. Okey. Tengok buku teks kita surat 108. Okey, kita tengok ni. Okey, sama-sama tengok apa yang Muallim baca ni. Pertama, ini adalah satu program di sebuah sekolah melibatkan 2 orang, mungkin penceramah dan seorang ustaz ataupun pengacara majlis. Okey, kita tengok perbualan di majlis tersebut. Yang pertama, kotak pertama yang berwarna biru. Okey, tabligh bermaksud menyampaikan. Tabligh merupakan salah satu sifat wajib para nabi alaihi salam. Mereka menyampaikan wahyu yang diterima daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat mereka. Kotak kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gigih berdakwah menyampaikan ajaran Islam walaupun menerima tentangan hebat kaum musyrikin. Sebagai umat Islam, kita bertanggungjawab menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Halaman 109. Perhati dan baca. Ini perbualan seorang ayah dengan anaknya. Okey, kita tengok. Kotak pertama dimulai oleh anaknya. Ayah, saya akan beritahu adik tentang sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ustaz beritahu tadi. Okey. Pelajar perempuan ni, murid perempuan ni, anak kepada ayah ni, seorang ayah ni, dia mendengar ceramah pada pagi itu di sekolahnya. Lalu dalam perjalanan balik, ia memberitahu ayahnya. Dia menceritakan kepada ayahnya apa yang dia dengar kat sekolah tadi untuk dia kongsikan dengan adiknya. Okay, apa jawab ayahnya? Bagus Siti,
kamu juga meneladani sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyampaikan ajaran Islam kepada yang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada umatnya. Ini adalah hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikongsikan kepada ayahnya yang memuji sikap anaknya iaitu Siti, yang ingin berkongsi dengan adiknya tentang apa yang dia dengar di sekolah pagi tadi berkaitan dengan sifat tabligh. Okey, kita tengok apa yang ayah kepada Siti ini baca. Ballighu anni walau ayah au kama qala rawahul Bukhari. Maksudnya, sampaikan daripadaku walaupun sepotong ayat, riwayat Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Okey. Ayahnya cakap selepas daripada dia memberi respon ataupun memberi maklum balas kepada Siti yang ingin berkongsi perkongsian yang dia dengar di sekolah tadi. Ayahnya puji sifat ingin berkongsi ilmu dari Siti kepada adiknya. Ayahnya sebut tentang satu hadis yang diriwayatkan oleh riwayat Bukhari. Maksudnya apa? Sampaikan daripadaku tu siapa? Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun satu ayat, sepotong ayat. Maknanya kalau benda tu sahih daripada Nabi, memang betul daripada Nabi, kita wajib sampaikan. Kita boleh sampaikan untuk mendapatkan ganjaran pahala. Okey, seterusnya buka halaman 110. Halaman 110. Seterusnya di sini adalah berkongsi tentang sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baca dan fikir. Keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, tengok sini. Unggulnya sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok kotak yang pertama. Dakwah secara rahsia. Dakwah secara rahsia ini adalah permulaan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita tengok kotak yang pertama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulakan dakwah kepada orang yang rapat dengan baginda setelah diperintahkan Allah. Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Talib dan Zaid bin Harisah memeluk Islam. Ini adalah memberitahu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula dakwahnya dengan berdakwah kepada keluarga terdekat. Yang pertama ialah Khadijah binti Khuwailid. Siapa Khadijah itu? Adalah isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang paling rapat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Talib adalah tergolong daripada golongan pemuda ketika itu. Dan Zaid bin Harisah. Ini adalah antara golongan pemuda ketika itu. Wanita adalah Khalid bin Al-Walid, Khadijah binti Khuwailid. Yang lelaki yang agak dewasa yang berumur adalah Abu Bakar As-Siddiq, dan golongan pemuda adalah Ali bin Abi Talib dan Zaid bin Harisah. Okey, cabaran yang dihadapi oleh Nabi. Ada yang tidak menerima dakwah baginda, termasuk Abu Talib, bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
amanah memikul tanggungjawab bertabligh ataupun berdakwah tidak putus asa. Amanah memikul tanggungjawab ini adalah yang Nabi bawa. Nabi amanah dengan tanggungjawab yang diberikan oleh Allah untuk berdakwah dan tidak pernah untuk putus asa. Okey, yang kedua kita tengok peristiwa di Bukit Safa. Okey, peristiwa di Bukit Safa. Apa yang berlaku di Bukit Safa? Okey, jom kita tengok. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke Bukit Safa menyeru penduduk Mekah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi meneruskan dakwahnya secara agak besar-besaran, agak terbuka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke Bukit Safa menyeru penduduk Mekah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa cabaran yang diterima? Apa akibat yang diterima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kaum musyrikin marah, mencaci, menghina dan memulau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga. Bukan setakat Nabi Muhammad dipulau, dihina, bahkan keluarga Nabi. Abu Lahab, bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu menyakiti baginda. Bukan sahaja masyarakat Mekah, orang luar, tetapi bapa saudaranya sendiri, Abu Lahab, yang menyakiti baginda dengan pelbagai cara. Okay. Tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas dilakukan begitu oleh masyarakat Mekah, musyrikin Mekah dan bapa saudaranya Abu Lahab. Apa tindakan Nabi? Nabi sangat sabar dan tenang menghadapi cabaran, merancang strategi dakwah yang lebih meluas. Nabi tak marah. Nabi teruskan usaha. Nabi bersabar, tenang menghadapi cabaran tersebut. Bahkan Nabi merancang kaedah cara yang lebih baik untuk menyampaikan dakwah. Itu Nabi. Seterusnya kita tengok halaman 111. Okey, peristiwa di Taif. Okey, apa yang berlaku di Taif? Sama-sama kita tengok. Apa yang berlaku di Taif, peristiwa di Taif. Semasa di Taif, baginda berdakwah menyampaikan ajaran Islam. Nabi tak bawa benda lain. Nabi menyampaikan tentang Islam. Nabi tak bawa tentang keburukan. Nabi ceritakan tentang Islam. Apa yang dihadapi, apa cabaran yang dihadapi pula di Taif. Kalau di Bukit Safa, dimarah oleh musyrikin Mekah, dicaci, dihina oleh musyrikin Mekah dan bapa saudaranya. Apa pula yang Nabi dapat di Taif? Tak jauh, lebih kurang sahaja akibat ataupun cabaran yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Taif. Apa yang berlaku? Nabi diejek, dihina dan dilontarkan batu sehingga cedera dan berdarah. Agak lebih teruk cabaran Nabi terima di Taif. Apa yang Nabi terima? Dicaci, diejek, dihina dan dilontarkan batu sehingga cedera dan berdarah. Sehingga darah Nabi yang terkena batu kat kepala ni berdarah kepala hingga menitik, hingga seperti bertakung di kasut Nabi ataupun di selipar Nabi. Apa yang Nabi buat? Apa yang Nabi lakukan daripada cabaran ujian yang dilakukan oleh masyarakat Taif? Apa yang Nabi buat? Tindakan Nabi semakin cekal berdakwah dan tidak membalas dengan kekerasan. Hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tetap bersabar. Nabi cekal dan tidak membalas walaupun sedikit. Bahkan Nabi pula mendoakan marahnya malaikat kepada rakyat Taif, masyarakat Taif, sehingga dia datang kepada Nabi ingin menawarkan untuk menghempapkan dua bukit ke atas penduduk Taif. Menawarkan. Apa yang Nabi cakap? Tak apa, mereka tidak tahu.
Itu jawapan Nabi. Kalau kita ditawarkan seumpama itu, kita cakap teruskanlah, hempakkan terus, matikan mereka. Tapi Nabi tidak. Nabi berjiwa sangat penyayang dan sabar. Okey, seterusnya kita tengok yang keempat, berdakwah dengan penulisan. Apa kaedah, apa cara Nabi guna berdakwah secara penulisan? Okey, baginda mengutus surat menyampaikan ajaran Islam kepada raja dan pemimpin negara seperti Raja Rom, Habsyah, Parsi dan Mesir. Okey. Apa cabaran yang diterima pula melalui dakwah secara penulisan? Tak kurang hebatnya juga. Okey. Sebahagian besar menolak dan menentang. Sebahagian besar menolak dan menentang ajaran Islam. Ada yang mengancam memerangi umat Islam. Ramai yang menolak dan menentang Islam dan mengancam memerangi umat Islam. Apa tindakan Nabi? Tugas dakwah diteruskan dan negara Madinah diperkukuhkan. Nabi perbanyakkan strategi, cara perbaiki apa yang lemah dan perkukuhkan negara Islam Madinah. Okey, seterusnya kita tengok halaman 112. Halaman 112. Okey. Sebelum kita kembali balik ke halaman 110 dan 111. Maklumin tertinggal ni. Okey. Kepentingan Nabi Muhammad bersifat tabligh. Kepentingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersifat tabligh. Yang pertama, ajaran Islam tersebar luas. Yang kedua, semakin banyak meninggalkan penyembahan berhala. Semakin banyak meninggalkan penyembahan berhala. Yang ketiga, akhlak mulia diamalkan dalam kehidupan. Amalan jahiliah seperti menilik nasib dihapuskan. Hasil berkat kesabaran Nabi dengan bersifat tabligh, yakni menyampaikan, Islam tersebar luas sehingga hari ini kita dapat merasai nikmat Islam. Seterusnya, kalau ketika itu semakin ramai, semakin banyak masyarakat Mekah, jahiliah Mekah meninggalkan penyembahan berhala. Dan seterusnya, akhlak mulia diamalkan dalam kehidupan masyarakat. Harap ketika itu bertambah baik akhlak mereka dan amalan jahiliah seperti menilik nasib ni dihapuskan. Ramai yang dah hilang meninggalkan amalan menilik nasib. Sebab apa? Sebab perkara itu adalah perkara yang haram. Itu adalah perkara yang dilakukan pada zaman jahiliah. Berkat daripada Nabi menyampaikan dakwah, benda itu ditinggalkan. Okey, tengok nota kecil ini, rumusan apa yang dapat daripada pengajian kita pada pagi ini. Okay. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaklah meneruskan tugas dakwah agar ajaran Islam terus tersebar dan dapat diamalkan. Nota kecil ini menyeru kita, mengajak kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tanggungjawab itu kita sama-sama pikul. Sama-sama kita ambil tanggungjawab untuk terus menerus menyambung risalah dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Islam terus mekar di bumi Malaysia ini, ataupun di negeri kita, negeri Johor ni, bumi Malaysia umumnya dan bumi Johor khususnya, agar Islam terus berkembang. Makin ramai orang memeluk Islam, orang makin kenal, makin rapat dengan Islam. Okey, antara rumusan yang dinyatakan dalam nota kecil ini. Okey. Kita buka halaman 112. Ini adalah ada beberapa aktiviti. Aktiviti ini, jom kita tengok apa yang diminta. Berdasarkan kisah keunggulan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
tulis ciri-ciri pendakwah yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ini adalah tak lebih daripada aktiviti kita di dalam kelas. Okey, tak apalah. Yang ni boleh kita buat masa pertemuan kita insya-Allah selepas buka sekolah nanti. Bila adanya sesi berhadapan bersemuka di sekolah nanti, insya-Allah sama-sama kita doakan. Okey, untuk hari ini sekadar ini dulu perkongsian daripada muallim. Insya-Allah apa yang kurang itu kita akan tambah baik pada minggu hadapan ataupun minggu hadapan untuk sesi Google Meet. InsyaAllah di sana pada medium Google Meet akan ada sesi soal jawab. Apa yang kamu tak faham, kamu boleh tanya. Kalau kamu nak kongsikan pun boleh. Okey, untuk hari ini sekadar ini dahulu penyampaian daripada muallim. Apa yang kurang itu muallim minta maaf. Apa yang lebih itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum. Sebelum muallim tutup pertemuan kita pagi ini, marilah sama-sama kita tangguh dengan membaca tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.